Okey, sekarang kita nak bincang soalan minggu lepas. Okey, soalan minggu lepas dalam buku teks. Contohnya nombor 1. Nombor yang mana lebih besar? Okey, bila lebih besar kita kena bandingkan. Okey, dari mula iaitu ratus ribu, 3. Jadi tak perlu banding sebab angka yang sama. Ini pun tetap sama. Okey, di nilai tempat ribu ada perbezaan angka. Okey, ini antara 6 dengan 5. 6 adalah lebih besar. Jadi, jawapan untuk satu A yang lebih besar adalah 396,542. Okey, kita terus bergerak pada satu B. Terus membuat pembandingan seperti biasa. Okey, 6 dengan 6 tetap sama. Kita terus gerak pada nilai tempat 100. Okey, nilai tempat 100 yang mana lebih besar? Sifar atau 9? Sudah tentulah 9. Jadi, untuk jawapan 1B, nilai yang lebih besar adalah 668,905. Okey, soalan 2A. 2A dia minta kita nak letak sama ada lebih daripada atau kurang daripada. Ini banding dua nombor juga. Sama juga cara dia. Okey, banding mengikut nilai tempat. 3 dengan 3 tetap sama. Kemudian kita tengok antara nilai tempat bagi puluh ribu. 5 dengan 4. Okey, 5 dekat depan ni. Jadi kita kena merujuk pada nombor yang di bahagian depan. 5 dengan 4. 5 lagi besar. Jadi 2A jawapan dia adalah lebih daripada. Okey, sekarang kita pergi pada 2B pula. Okey, 2B buat cara yang sama, ulang. Okey, di mana nilai tempat angka yang berbeza adalah di nilai tempat puluh. Okey, 7 ni di hadapan. Bandingkan 7 dengan 8. 7 lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita akan guna perkataan kurang. Jadi, jawapan 2B adalah kurang daripada. Sekarang kita bincang 2C. Okey, 2C pun sama. Okey, di mana nilai tempat yang berbeza? Iaitu puluh ribu. Okey, di hadapan adalah sifar. Sifar kita bandingkan dengan 1. Sifar adalah lebih kecil. Jadi kita akan guna perkataan atau frasa kurang daripada. Seterusnya 2D. Cara yang sama. Tengok. Okey, yang ini. Nilai tempat ratus berbeza. Angka 1 kita bandingkan dengan sifar. 1 adalah lebih besar. Jadi kita akan guna frasa iaitu lebih daripada. Soalan 3, dia meminta kita menulis dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, kalau macam ni, cikgu lebih prefer untuk awak tulis mengikut nilai tempat. Okey, contohlah, kita susun dulu 505,316, 501,905, 503,802, 504,990. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Okey, bermula daripada sini tetap sama, jadi kita tak perlu buat perbandingan. Okey, kita akan mula membanding pada nilai tempat ribu. Okey, nilai tempat ribu mana yang paling kecil? Yang ini 1. Jadi terus labelkan yang ini 1. Diikuti dengan yang ini yang kedua. Yang ini ketiga. Dan yang ini adalah yang keempat. Okey, sekarang kita dah dapat nombor dekat sini. Jadi kita akan gunakan nombor ni je untuk susun dalam bentuk tertib menaik dan tertib menurun. Okey, sekarang kita lihat kalau tertib menaik, kita akan ambil nombor yang paling kecil. Tertib menaik. Nombor kecil ke nombor besar. Okey, nombor kecil dekat sini adalah 1. Jadi salin nombor pada nombor 1 tu 501,905 diikuti dengan nombor yang kedua 503,802 dan kemudian 504,990, 505,316. Okey, tertib menurun dia terbalik daripada tertib menaik. Jadi kalau kita dah dapat tertib menaik, kita cuma perlu salin sahaja.
dari arah belakang. Okey, salin balik nombor dia. 505,316 diikuti 504,990, 503,802, 501,905. Okey, begitu juga cara untuk menjawab bagi soalan 3B. Okey, kita susun dulu. 21, 212, 240,112, 240,122. Okey, kita akan buat perbandingan mengikut nilai tempat. Okey, yang membezakan dia ni adalah di sini. Okey, yang ini 1 dengan 2. Okey, 2 ada 1 saja. Jadi ini yang jadi yang terakhir. Okey, sekarang ada 3 yang sama nilai 1. Jadi kita perlu buat perbandingan pada angka nilai tempat yang seterusnya. Okey, sekarang kita lihat ada 2 nilai 2. Yang ini ada 1 saja. Jadi yang ini automatik akan jadi nombor 1. Lagi 2 yang ini kita perlu lihat di nilai tempat SAR. Antara 1 dengan 2, mana lebih kecil? 1. Jadi yang ini jadi nombor yang kedua. Ini adalah nombor yang ketiga. Sekarang kita dah dapat nombor. Jadi kita akan tulis dalam bentuk tertib menaik. Iaitu bermula dengan angka 1. Okey, tertib menaik angka 1 dia adalah nombor 240,112 diikuti dengan yang kedua 240,121. Yang ketiga adalah 240,122, 240,212. Okey, bagi tertib menurun, kita akan terbalikkan sahaja sebab kita dah dapat bentuk menaik. Okey, salin dari arah belakang saja, iaitu 240,212, 240,122, 240,121, 240,112. Soalan yang keempat, dia meminta kita melengkapkan nilai-nilai yang mungkin. Bila sebut nilai-nilai yang mungkin, dia tidak menghadkan kita. Jadi kita boleh tulis kat sini berapa. Tapi ikut logik lah. Okay, contohlah 4A. Kita tengok dulu pola nombor dia. Okay, nombor ni kalau kita perhati 709,415. Lepas tu petak kosong. 709,418. Okay, jadi yang di tengah ini sama ada boleh 709,416, 416, 417. Okay, jadi jawapan dekat kotak ni sama ada 709,416 ataupun boleh juga ditulis sebagai 709,417. Okay, kita tengok 4B. 4B 880,148, 879,021. Okay, yang ini kalau kita perhatikan, ini adalah tertib menurun, makin mengecil. Jadi nilai yang kat situ perlu kecil daripada yang ini. Okay, kalau 879,021 kurang daripada dia, kita boleh letak 869,021. Tu pun betul. Dan kena pastikan ianya adalah lebih besar daripada nombor yang ini. Jadi kalau kita tulis yang ini pun betul. Kalau kita nak tulis 856,997 pun betul juga. Sebab dia masih lagi besar daripada nilai ni dan lebih kecil daripada nilai di hadapan sini. Jadi jawapan untuk 4B ni dia pelbagai mengikut nilai logik kat situ.